Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan memperkenalkan warisan Melayu yang kian dilupakan, iaitu seni gendang silat. Pada malam ini bersama-sama kita Cikgu Syarul Rizal, atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu On, untuk mengupaskan lebih banyak lagi tentang seni gendang silat Melayu. Jadi, Assalamualaikum Cikgu On. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memperkenalkan diri Cikgu On dan menceritakan sedikit sebanyak tentang pengalaman dalam menjadi ketua dalam zon daerah selatan ni, InsyaAllah. dan kongsikan sedikit sebanyak tentang kenangan manis atau pengalaman dalam arena gendang silat ni. Saya Syahrul Rizal bin Ishak, lebih dikenali sebagai Cikgu Un. Cikgu Un ataupun Bah Un Sunai, yang menetap di Gombak, dan base yang kita menetap sekarang ni di Gombak lah. Dan pelibatan saya dalam muzik gendang silat ni, berumur saya daripada umur 13 tahun. 13 tahun, dan saya betul-betul aktif waktu masa tu dah bertugas dalam jabatan. Pada tahun 2006 itu saya betul-betul aktif dan menghadap guru sendiri. Sebelum tu kita belajar macam-macam tu lah. Kita tak ada nak fokus, tak ada nak betul-betul detail berjumpa guru. Dan kenangan paling manis dalam pelibatan gendang silat ni adalah masa tu tahun 2007. Waktu tu diberi peluang untuk buat persembahan di luar negara, di Singapura. Selama 9 hari baru ada di sana. Dan selepas tu diberi peluang lagi pada tahun 2009, buat persembahan di Sweden. Di Sweden selama 8 hari kat sana. 2012 dekat Itali, Modena Itali, dekat dengan Venice tu. Dan dan tahun lepas 2019 membuat persembahan di Tokyo. Itulah kenangan yang paling manis dalam sepanjang pelibatan dalam gendang silat ni lah. Okey, baik Cikgu On. Soalan yang kedua yang saya nak ajukan, boleh tak Cikgu On kongsikan sedikit sejarah awal gendang silat ni di Malaysia dengan fungsi pukulan gendang silat ni yang dimainkan daripada zaman dulu lagi. Sejarah awal gendang silat di Malaysia ni, pada awalnya bermula daripada nobat ni di istana, dan di sebelah utara, dan pengaruh gendang silat dan nobat ni berasal daripada belah Siam. Belah Siam. Dan sebelum wujudnya gendang silat, memang permainan ni, gendang silat ni berada dalam istana saja. Dan tak keluarkan kepada umum. Okey. Jadi apabila nobat dah ada dekat istana, dan bila untuk orang kebanyakan macam kita ni, dia keluar permainan tu di luar istana, dan daripada situ wujudlah gendang silat ni. Dan cumanya perbezaan nobat di istana ni, alat dia tu tak sama macam gendang silat. Dia ada alat yang tak boleh dikeluarkan. Contohnya macam nafiri, nengkara, apa semua tu memang dia khusus untuk nobat saja. Kalau untuk gendang silat ni kita cuma ada serunai, gendang ibu, gendang anak dan gong saja. Itu alat-alat asas yang wajib ada dalam gendang silat. Lepas tu waktu adat-adat yang waktu kita main, waktu kita jaga benda-benda ni, kita tak boleh nak langkah. Kita tak boleh nak letak ikut sesuka hati, tak boleh. Maknanya ada pantang. Ada pantang dia. Yang kita perlu ikut. Pantang larang untuk gendang silat ni tetap ada. Kita tak boleh nak langkah, kita tak boleh nak letak atas simen ataupun yang tanpa alas. Lepas tu kadang-kadang orang pergi campak ikut suka hati, tak boleh. Dia kalau macam kita nak simpan telefon, dia mesti balas.
Oh, balas. Maksudnya balas tu macam mana? Beralas maksudnya kita tak boleh letak atas simen tanpa alas macam tikar ataupun kain ke apa kan. Kita mesti balas, dan kita yang untuk permainan yang kita selalu main ni, kita akan simpan dalam keadaan yang agak tinggi. Kalau macam kat bengkel ni memang kita nampak dia kat bawah kan. Okey. Sebab kita dalam proses kita nak baik pulih. Tapi kalau untuk yang kita yang selalu duk main, yang kita selalu guna, kita akan simpan dalam satu bilik khas. Dan kita akan gantung. Kebanyakan orang akan gantung dekat dinding. Orang akan sangkut. Itu memang adat dia ke? Dan memang kita dari segi penjagaan tertib dia memang macam tu. Oh, tetap macam tu lah. Tertib macam tu. Kita akan simpan dari paras dada ke atas. Kita tak boleh letak bawah. Jadi tertib dia memang gitulah. Cuba abang kongsikan sama. Apa fungsi-fungsi dia? Okey, fungsi genang silat ni ibaratnya bila orang bersilat tanpa pukulan genang, irama genang ni, seolah macam orang menyanyi tak ada iringan muzik. Jadi benda tu kosong lah. Dia tak ada iringan muzik. Jadi seorang pesilat tu menjiwai seni silatnya sendiri jika dia memperagakan dan mempersembahkan silat itu tanpa iringan genang silat. So ia juga umpama tubuh tanpa roh lah. Dia jasad dia ada tapi roh dia tak ada. Sebab apa? Sebab dia tak ada iringan genang muzik. Pesilat tu dia tak ada iringan genang muzik. So nama pun genang silat. So gendang dengan silat ni memang dia tak boleh bercerai tanggal. Dia mesti seiring. Macam kita pun walaupun kita main genang silat, kebanyakan pemain-pemain genang silat ni memang ada basic silat. Ada basic yang dia ajar lah. Memang dia ajar. Memang dia ajar. Sebati tak boleh. Betul. Ikut rentak yang telah ditetapkan. Betul. Bila genang silat dikaitkan dengan keinginan dan kecenderungan dalam mencerminkan dalam pepatah, bagaimana bunyi gendang, begitulah tarinya. Itu maksudnya. Itu bererti sesuatu arahan akan dituruti sebagaimana yang diinginkan. Jadi apa yang gendang tu bunyi, dan pesilat tu akan memperagakan benda tu. Itu bila kita sebut dalam 3 elemen silat ni, wiraga, wirama, wirasa. Wiraga kita memperagakan gendang silat tu dengan pesilat tu. Jadi bila wirama, seorang pesilat tu mendengar irama yang dikeluarkan oleh genang silat. So bila dia dapat irama tu, barulah dia akan rasa aura daripada genang silat ni mengesap ke dalam diri dia. Jadi bagaimana bunyi gendang, begitulah tarinya. Begitulah tarinya. Jadi mereka bersilat, kita berirama. Bila bergabung, tu lah kata berdiri bulu rumah tu. Dia mengatakan semangat lah bila semangat tu bila orang dengar, dia akan meremang bulu rumah. Kebiasaan orang yang ada basic silat dan dulu-dulu pernah belajar dekat kampung, bila dia dengar irama genang silat ni, automatik dia akan aura dia tu dia akan jadi lain. Dia cerin bulu rumah. Orang Kedah kata cerin bulu rumah. Macam itulah. Cerin bulu rumah. Bermakna kata aura gendang ni sampai kat dia. Sebab tu kata bila kita bersilat tanpa gendang, ibarat macam tubuh ni tanpa roh. Kami dapat melihat hampir setiap negeri dalam Malaysia ni mempunyai gendang silatnya masing-masing. Boleh Cikgu pun terangkan cuba sedikit apa perbezaan gendang silat yang ada dalam negeri-negeri yang ada dalam Malaysia. Okey. Permulaan kita ambil gendang silat di Kedah lah. Sebab kita main-mainan di Kedah kan. Permainan di Kedah ni memang daripada dulu dah lama dah. Dan setiap negeri, contoh yang terdekat di sebelah utara, Perlis, Perak, Penang, memang dia orang depa ada permainan gendang ni juga. Sebab daripada awalnya daripada sana, jadi dia terbawa dan daripada Melaka sendiri dan Fatah sendiri pun dah bawa budaya gendang tu ke sana untuk permainan di sana. Jadi tak ada masalah kita nak main, walaupun dia orang Melaka nak main permainan ke aliran utara, tak jadi masalah, tak jadi satu kesalahan. Sebab ini budaya kita orang Melayu. Jadi tak salah kalau kita belajar kan. Segi gendang di Pahang, dia ada cara pukulan dia. Dia cuma perbezaan, contoh yang kita nampak kat depan ni gendang. Cuma di Pahang dia cuma beza gendang dia cuma sampin je dia tak ada. Ni dia panggil sampin kan. Yang lain semua sama.
Dari segi bentuk dia, dari segi rupa parah gendang dia, semua sama. Cuma dia tak ada Daripada sampin. segi perhiasan dia. Perhiasan contohnya, contohnya sampin. Sampai ni ini yang Ini dia panggil sampin. Ini sampin. Jadi sebelah Pahang, Kelantan dan Terengganu memang dia tak ada sampin. Sampin atas ni tak ada. tak datang. Itu bezanya alat yang aliran utara dan pantai timur. Jadi bila orang yang main gendang ni, bila dia tengok gendang tu, orang dah tahu ini gendang ni aliran utara punya. Aliran pantai timur dia lain. Dia sampin dia sebelah je. Macam apa yang kami buat kajian tentang gendang silat ni, yang kami tahu setakat ni, yang kami tahu pada aliran utara dan pantai timur yang menggunakan serunai. Ya. Adakah serunai yang digunakan aliran utara dan pantai timur sama? Dia serunai belah utara, yang belah cikgu lah. Yang aliran utara ni dia suara dia tu dia ngaring. Dia bunyi kuat. Dia bunyi kuat sebab copong dia tu dia buka luas. Jadi perbezaan pantai timur dengan kita, serunai utara ni dia bunyi kuat. Kadang-kadang kalau tak payah pakai mic pun tak apa, dia bunyi kuat. Kalau yang belah pantai timur ni dia bunyi dia slow, bunyi kecil sikit. Sebab tu kata lain budaya lain negeri dia lain cara. Lain cara. Dan dari segi saiz, pantai timur dia sebenarnya dia agak panjang lah, Lepas tu serunai kita pendek je. Pendek. Boleh tak memperkenalkan alat-alat atau instrumen-instrumen yang digunakan atau wajib digunakan dalam satu persembahan? Alat yang pertama sekali yang wajib ada inilah. Serunai ni ibaratnya macam seorang penyanyi. Dia yang mengiramakan sesuatu lagu. Dia main solo, solo. Dia main solo permulaan dia yang akan serunai ni yang akan bunyi dulu. So bila serunai tak ada, memang ibaratnya macam orang tak ada penyanyi lah. Maknanya main gendang sajalah. Main gendang saja. Ada juga negeri yang contoh macam Pahang, dia tak ada serunai. Ada yang daerah ada serunai. Tapi kebanyakan serunai gendang Pahang dia cuma ada gendang dengan gong saja. Macam kita kena ada 4 ni. Serunai, gendang anak, gendang ibu dan gong. Jadi bila nama dia pun nama gendang anak, gendang ibu sama. Tak ada nama sinonim lain apa tadi? Tak ada. Memang belah Pahang pun sama juga, dia panggil gendang ibu, gendang anak, gong. Cuma perbezaan bunyi antara gong ni, gendang ni ada beza tak? Dia beza dari segi cara pukulan. Cara pukulan. Utara macam ni, pantai timur macam ni. Dalam paluan gendang silat ni ada berapa irama yang ada dalam paluan gendang silat ni? Boleh Cikgu On cerita sedikit perbezaan irama dia? Kalau dapat Cikgu On tunjukkan sekali contoh-contoh dia irama-irama dia. Okey, yang pertama sekali kalau lagu silat ni lagu dia agak susah lagi. Susah sikitlah. Kalau bagi yang baru-baru nak belajar ni memang cikgu memang tak kita takkan terus ajak lagu silat tu. Belajar basic dulu lah. Basic dulu. Lagu silat ni lagu yang paling yang atas-atas dah. Dah level atas-atas dah. Kita kira orang yang dah mahir. Orang dah mahir saja yang boleh belajar lagu silat ni. Permulaan untuk belajar kita akan bagi basic dulu. Basic pukulan tu. Lepas dah boleh basic tu, barulah kita akan upgrade sikit. Bergantung pada prestasi pelajar tu sendirilah. Okay, contoh kita bagi kita main basic untuk pukulan lagu-lagu rakyat. Jadi bila ada orang baru yang nak datang belajar, kita akan tunjuk bagi basic je dekat dia. Basic saja. Bagi basic dia macam ni. Okey, pergi lagu jalan. Dia tak banyak sangat dia punya teknik kuih. Dia punya basic dia kalau gendang ibu dia macam ni je. Kita pukul dia. Dia pukul dia. Jadi tempo tu mesti kena dengan gendang anak. Jadi dia tak boleh bagi rhythm tu terus. Contoh kita kalau rhythm yang sebenar dia macam ni kan. Jadi bila cikgu terus bagi yang rentak ni, memang dia pun akan susah nak dapat tangkap. Susah nak catch up. Susah nak catch up. Sebab tu kita akan bagi basic yang paling basic. Okey. Try tu.
basic yang paling basic paling lah, asas lah. paling asas lah, dia tak boleh bagi tu yang apa rhythm yang sebenar. Jadi bila dah boleh yang basic tu, kita akan upgrade sikit. Upgrade sikit, naik sikit-sikit. Lagi sikit, okey, rentak satu, okey je lah. Sebab dia ada rentak 1, rentak 2, rentak 3, rentak 4, rentak 5. Okey, itu untuk lagu-lagu langgam lah. Permainan dulu dengan sekarang ni. Okey. Dulu cuma main 3 lagu saja. 3 lagu. Lagu pembukaan, lagu silat Kedah dan lagu petani. Petani. Jadi So, itu sekarang lagu dah tu kembang. wajib. Kalau kita jadi untuk nak belajar, itu lagu adalah lagu wajib yang perlu seorang pemain gendang dan pemain sonai itu belajar. Perlu ada dalam seorang pemain gendang dan sonai lah. Ya, betul. Itulah tanda kita belajar dengan guru. Jadi bila 3 lagu tu memang wajib, siapa-siapa pun wajib belajar. Dia adalah untuk basic asas pada Betul. pemain pembentang lah. Betul, sebab dia mesti, seorang pemain tu mesti, seeloknya kita mesti ada berakat dengan guru. Kat dulu. Berakat dan kita akan ada buat majlis turun tangan. Jadi kena menghadap guru, minta guru kenal lepas tu dan mengijazahkan pelajar tu sendiri. Maknanya Sebab tu dia ada makan siri pinang, dia ada lah itu ada tu. dia punya ikut cara-cara jugalah. Dia ikut cara. Daripada dulu sampai sekarang pun, kalau walaupun dia gendang silat, dia tapi cara dia dengan orang bersilat ni, dia tak lari jauh. Orang bersilat pun kena menghadap guru, minta izin, pergi bagi tahu hasrat kita apa, dan kita akan kena bawa siri pinang untuk menghadap dengan dia. Maknanya adab dan adat tu dari dulu sampai sekarang masih dikekalkan. Masih dikekalkan dan masih juga kita amalkan. Itu tertib waktu kita nak berguru. Dia belajar, walaupun kita gendang silat ni, walaupun hanya sekadar muzik, tapi tertib guru memang gitu. Kita tak boleh nak belakangkan dari segi adab dan tertib ni. So ke mana pun mesti kita kena menghadap dengan guru. Kalau kita belajar tanpa guru, lain jadinya. Kita tak ada tempat nak rujukan. Lain. Betul. Cikgu, boleh saya cuba tak untuk main boleh. salah satu Sila. alat muzik ni? Sebab Boleh. saya pun ada sikit pengalaman boleh. dalam permainan ni. Jadi boleh saya cuba. Boleh, silakan. Kita akan main lagu Layang Mas lah. Kita akan tunjuk lagu Layang Mas. Itu lagu Layang Mas. Itu dia panggil lagu Layang Mas. Paling Cik Fatah pun dia punya cara tu suling pun nak macam Dia pengalaman bagus. lah. Cara dia tu memang orang kata memang dia minati lah benda ni. Dia benda ni kita kena menjiwai, kita kena belajar tekun, baru kita dapat. Okey, satu permainan ni, satu irama lagu tu. Berapa lama masa yang diambil selalu? Kebiasaannya dari kalau satu lagu contoh macam tadi, kebiasaan yang kita main paling pendek pun dalam 2 minit. Dalam 2 minit. Dalam 2 minit. Ada yang kita tak minit habiskan lebih. lagu tu kan. Tak habiskan lagu tu. Maknanya satu lagu tu kan panjang. Tak habiskan lagu lah, cuma kita ikut rentak. Dia macam suruh ni stop, dia stop lah. Ya betul. Kalau macam kata kebiasaan kalau kita pergi tempat majlis perkahwinan ataupun majlis-majlis adat apa semua, dia akan main benda tu panjang, lama. 3 minit, ada yang 4 minit, 6 minit pun ada. Dalam satu persembahan tu kita boleh tukar-tukar lagu lah. Boleh, tak ada masalah. Kita direct satu lagu je. Sebab kita
pelbagaikan lagu dan cara pukulan tu sebab kita nak iring madim. Jadi kalau macam kita lagu silat, dia kalau silat ni memang khas untuk waktu bersilat je. Waktu bersilat, waktu orang katam silat memang kita akan main lagu tu. Dan contoh lagu silat, lagu silat macam ni kita boleh ni, Fatah boleh tunjukkan sikit. Boleh. Irama lagu silat tu. Ya. Lagu yang orang kata bila seorang silat tu dengar dia agresif. Dia dengar tu aura tu dia lain. Okey, kita try. Tahu cara nak tahu cara nak. Biasa kalau kita main ni memang lagu silat. Untuk iring silat tu memang masa tu memang lama. Kalau masuk pertandingan tu dia setakat 3 minit kan. Dapat masuk tu 3 minit. Maknanya daripada gaya macam pesilat tu sendiri buat gaya lah. Betul. Cikgu dengan pemain lain Kita makan lagu saja. Peranan kita genang silat ni kita nak iring silat tu sendiri. Jadi bila pesilat tu dia faham dengan bunyi genang silat ni, itu kombinasi tu sangat baik lah. Kita pun main macam tadi, kita cuma nak tunjuk macam mana pukulan genang lagu silat, lagu Kedah tu. Jadi kalau ada pesilat, kita akan berpandu pada dia. Maksudnya pesilat sama dalam kumpulan ke ataupun dia lain? Dia ada yang lain perkumpulan, tapi peranan dia bila kita tengok kalau macam kata dia orang main kencak ataupun main pulut ni tak berempat ni, sebelum dia nak tumbuk tu kita kena main relax je. Jadi bila dia orang dah bergelut apa tu, baru pukulan tu dia jadi lain lah. Sebab tu peranan genang ni dia memang berpandu pada silat tu sendiri. Sekarang ni boleh tak cikgu orang ceritakan perbandingan era genang silat masa silam dengan masa kini? Boleh tak ceritakan? Kongsikan sama. Waktu yang dulu, waktu yang zaman yang daripada moyang kita pun dulu, dia perbezaan dia cuma dari segi lagu pukulan tu dia khusus untuk silat saja. Dia tak ada main untuk persembahan. Contoh macam untuk main lagu joget, lagu Hindustan, lagu Arab, memang dia tak main. Kalau kita balik pada sejarah dulu, memang dia khas 3 lagu tu je dia orang main. 3 lagu saja. Cuma bila dah masuk zaman-zaman sekarang ni, itu dia main lagu Hindustan, lagu Dandu, lagu Arab, banyak apa semua kan. Tapi kalau yang dulu-dulu dah generasi yang keempat, itu yang ketiga tu memang tak ada lagu-lagu tu. Sampai generasi yang ke-6. Ya, generasi yang ke-6. Generasi yang kelima tu ialah guru-guru yang cikgu belajar lah.
belajar daripada diorang lah. Cikgu belajar pada dia orang. Masa generasi yang sebelum ni, diorang hanya tumpu pada 3 lagu saja. Tumpu pada 3 lagu je. Generasi pertama sampai generasi ketiga memang dia main 3 lagu tu je. Si keempat, kelima dan keenam sampai ke cikgu memang dia selitkan dengan lagu-lagu langgam lah, lagu-lagu rakyat ni. Bagaimana pula dengan corak kemeriahan generasi dulu dengan generasi kini? Kalau nak dari segi kemeriahan tu memang generasi sekarang ni dia banyak lagu boleh main. Jadi suasana bila orang dengar tu jadi meriah. Sebab banyak lagu dia boleh main. Macam dulu itulah macam dia main untuk lagu silat, lagu tani, lagu pembukaan lagu Tomai tu kan. 3 lagu. Jadi bila zaman pun dah berubah. Banyak lagu-lagu yang diterbitkan dalam radio, TV apa semua. Jadi pemain seronai ni dia cuba cari. Bila dia cuba cari lagu-lagu yang terbaru pun dia boleh main. Daripada situ corak permainan tu jadi nampak meriah. Semakin meriah lah. Makin meriah. Akhir sekali, apa harapan cikgu selaku ketua dalam gendang silat boleh dikatakan zon selatan? Apa harapan terhadap seni gendang silat ni? Harapan cikgu nak permainan gendang silat ni dimartabatkan lebih tinggi lagi. Dan kita sebagai pewaris untuk nak menjaga permainan ni, janganlah kita orang kata apa, nak dropkan hati mereka tu, budak-budak tu, alah tak jadi main lah ni, mainan orang tua, mainan nama-nama jatuh lah. Sebenarnya permainan ni boleh pergi jauh, cuma orang tak tahu. Jadi kalau orang daripada luar negara datang sekalipun, dia pun nak tengok mainan kita. Jadi kalau kita tak usaha untuk nak jaga warisan ni, siapa yang nak jaga? Betul. Buat apa kita nak bangga kita main gitar, main keyboard, apa semua kan. Boleh main tak ada masalah, tapi permainan nenek moyang kita nak jaga. Ya, itu dia harapan Cikgu On atau Cikgu Syahrul Rizal kita kepada generasi-generasi yang akan datang supaya melestarikan warisan seni budaya kita supaya tak ditelan zaman, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Jadi kami juga berharap supaya generasi-generasi akan datang dapat meneruskan dan memelihara warisan seni budaya kita ini sampai bila-bila. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.